Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Ye. Tutuplah aurat. Nanti kita sabar. Jangan buka aurat. Tak tahu dah. Bukan rapper. Okey, kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Wow, hyper hari ni. Salah makan ubat je. Masya Allah, salah makan ubat. Bagi anda yang kurang sihat hari ni, diharapkan rehat. Mungkin terlebih banyak makan barang-barang berminyak, kuih-kuih raya yang banyak-banyak tu, oren-oren yang bergula tu semua korang main rembat je. Wow. Kan yang kurang sihat, selalunya hari raya ni banyak orang tu sakit juga. Betul lah, pasal makan semua benda makan. Kan? Jaga pemakanan. Kalau sakit-sakit tu ada yang macam kurang sihat ke apa-apa, lekas-lekas minum air kelapa. Oh, boleh bagus ya. Okey. Itu je. Baiklah, untuk Puaka Extra minggu ni, kita akan cakap pasal aurat. Okey. Kita dah terlalu banyak gula lah. Yes. Siapalah letak air kat kita ni ya. Betul. Kan? Minum air apa tu? Kali hitam. Buih lagi. Habatus sauda. Buih lagi. Berbubble lagi air tu. Mesti air kan? sedap kan? Okey. Tapi tak mengapalah. Sedap Sedap. Baru start show tengok air tinggal sikit. Tapi tak mengapa. Kita berbual pasal aurat. Okey. Ya. Ustaz, ada orang petikaikan. Okey, tikaikanlah. Tak adalah. Ada orang cakap macam anak apa Instagram ni semua kan. Kat mana-mana lah. Negeri, luar negeri, dalam negeri. Ada baik lelaki, baik perempuan semuanya sama. Anak yang pakai berhijab. Macam ambil selfie-selfie, pergi gym, tunjukkan pakaian semua ketat-ketat. Lepas tu tunjukkan macam dia exercise macam. Dia nak kasih motivation pada semua orang, gaya hidup sihat. Yeah. Tapi dengan pakaian tu mungkin terlupa. Tu satu. Habis kalau, yelah, baik single ke tak single, macam mana pula tanggungjawab sebagai seorang suami tu terhadap isterinya yang berpakaian sebegitu. Dan ada pula cakap macam dulu, Suzairi ni tutup aurat lah, ni semualah Suzairi akhir zaman. Wah, don't cakap saya akhir zaman sebab saya pakai bermuda. So nak tahu juga di mana aurat lelaki dan perempuan. Okey. Baik. Kalau kita tengok kata pasal kita, sebelum kita cakap pasal aurat, kita kena faham dulu apa itu aurat. Wah, nampak warna pink-pink gitu, nampak macam tak ada buih dia. Dan sedap pula. Coconut juice. Coconut juice. Coconut warna putih. Putih lah. Gelas dia yang merah. Oh. Ni lagi terang-terang kali hitam. Air apa tu semua yang bergesi-gesi tu kali hitam? Habatus sauda. Jus habatus sauda. Okay, so apa itu aurat? What do you think? Apa aurat maknanya? Aurat, yes. Au! Habis right? Kena main episod ni. Apa aurat? Aurat adalah bahagian badan kita yang terdedah. Itu dipanggil sebagai aurat. Entah. Good question Tanya apa itu aurat. So macam ni. Kan kita bilang jangan buka aurat. So apa tu aurat? Benda-benda di bahagian kita yang kita tunjukkan kepada masyarakat yang tak perlu ditayangkan. Bahagian yang mana? Kalau perempuan ada cakap rambut tu dah kira aurat. So kata aurat itself maknanya apa? Aib. Aib ataupun dalam bahasa kita kecacatan. You ada you punya aib tak? Semua ada. Kan? You ada you punya aib. Saya ada saya punya aib. Dan you all ada you all punya aib. Dan macam you punya aib. Boleh saya tahu apa aibnya? Apa you punya aib? Dah terbuka aib kau bagi tahu. Tak, boleh saya tahu tak you punya Tak aib tahu? apa? Saya tak tahu. You ada aib kan? Agaknya adalah. Are you willing to tell me your aib? Entah. Aib? Kenapa entah? Yes or no? Ada aib. You ada aib tak? Aib. Maknanya you punya kekurangan sendiri yang tak ada orang tahu. You je yang tahu you punya ini. You punya aib.
Kekurangan saya takut lipas. Adakah itu ayat? Ada lipas saja. Pas. Tak ada. Maknanya Mungkin. you yang bilang. Saya itu you punya aib. Ya, tak boleh bagi tahu. Betul. Tak tahu. That's why Ya. lipas-lipas ni kita berkelakar sikit. Sebab itu saya tanya you. Tak boleh tak boleh. saya tahu you punya Tak aib? boleh. Sedangkan Tak boleh. Tuhan tutup aib kita, apakan lagi saya nak buka untuk awak? Sekarang, aurat maknanya apa? Aib. Jadi So, jangan tayangkan aib pada yes, orang. It's the same. Yes. Okay. So, aurat maknanya aib ataupun kecacatan. Di sini maknanya ada daripada tubuh kita yang kalau kita tunjukkan itu termasuk daripada suatu kecacatan. Dan kalau nak tahu mana kita punya yang mana yang patut kita tutup aurat adalah ketika kita dalam keadaan solat. Dalam keadaan solat itu adalah contoh terbaik ketika seorang perempuan atau seorang lelaki ketika dalam keadaan solat yang mana dia tutup itulah yang paling penting. Okay. So untuk lelaki, aurat lelaki adalah daripada mana? Pusat masyarakat. Center point. Pusat Community center. Pusat masyarakat. pusat masyarakat. Daripada pusat Ke lutut. ke lutut ataupun sampai ke lutut. Okay. Bukan peha. Bukan apa, lutut. Dia kena kata ke ataupun sampai. Dia tak boleh aurat lelaki mana pusat dan lutut. Kalau you cakap pusat dan lutut, maknanya you tutup pusat pakai botol Fanta ke apa Pasal gitu. Scotch tape lah. Scotch tape dengan you pakai yang ini, yang untuk rollerblade punya itu nigat. Dah. Habis yang lain semua terbuka. Tak. Itu maknanya, kalau dan maknanya dua. Tapi Between. kalau ke means between. Para From sini. here until here. Okay. So kalau boleh dilebihkan sedikit daripada lututnya, jangan kita kasih cun-cun. Kalau boleh lebih sikit. Sebab apa? Nanti kita akan duduk, kita akan berdiri, kita Ternaik, akan lari. Selamat Kita pakai sepanjang Yeah. Alhamdulillah. So kalau pakai 3/4 ke apa, still okey lagi lah. Kan? Gitu. Untuk lelaki. Ha-ha. Untuk perempuan, auratnya di mana? Satu badan, semua aurat. Kecuali tapak tangan. Kecuali dua. Muka dan juga Tapak tangan. tangan. Okay? So tapak tangan dari sinilah kita panggil dulu ini. So maknanya kalau untuk perempuan, kalau boleh pakai handsock, pakai handsock. Kadang kita terangkat seperti ini kan. Nampak? Kain lurus gitu. Kadang kita angkat tangan ke apa, dah turun. Jadi ini kena jaga. Itu batasan aurat. Satu lagi, untuk perempuan kalau boleh pakai, Stokin. tutup sekali dengan stokin. Sebab tadi bilang apa? Semua satu badan kecuali dua, muka dan tangan. Kaki termasuk daripada aurat. Sebab apa kadang-kadang ada mungkin sebahagian lelaki yang ketika nampak, walaupun orang cakap ustaz setakat tangan ni pun, ada lelaki yang kadang nampak tangan gini je pun dah gairah, dah tengok. Perempuan punya tangan sedikit saja, dah gairah. Dah bersyahwat dan lain-lainnya. Maka kita cuba untuk urangi. Di sini bukan bermaksud, maknanya perempuan kena tutup semua, itu tanggungjawab dia. Tak. Maknanya tanggungjawab ada dua. Tanggungjawab daripada masing-masing lelaki dan perempuan untuk tutup aurat. Yang satu lagi daripada lelaki, especially, dan juga untuk perempuan, untuk ghaddul basar. Ghaddul basar maknanya apa? Tundukkan, rendahkan pandangan. Kadang kita ternampak sesuatu yang mungkin boleh menggairahkan dan lain-lainnya, tundukkan pandangan. Jaga pandangan. Itu. Jadi, kalau nak selamat dunia akhirat, maka jagalah pandangan. Walaupun orang tu nak macam mana pakaian pun, kita pun tak boleh paksa orang tu, you have to cover. Kadang bukan orang Islam juga. Kita tinggal di negara yang bermasyarakat. Maknanya yang berbilang bangsa. Bangsa lain, dia pakai pakaiannya tersendiri. Kadang tak tertutup aurat tak tertutup. Jadi, kadang-kadang kalau kita ternampak ke apa, kita cepat-cepat kita tundukkan pandangan. Jangan sampai kita pandang terus all the way kan. Jadi dosa je. So itu yang daripada aurat. Okay? Tapi kalau ada pertanyaan, kalau seorang perempuan jumpa perempuan lain, maknanya jumpa kawannya ke, kawan perempuan tahu, ataupun antara adik-beradik
di manakah auratnya. Takkan nak jumpa adik sendiri je kena pakai tudung, kena pakai hand sock, kena pakai socks dan lain-lainnya. Maka kalau untuk perempuan dengan perempuan, maka dia punya batasan auratnya adalah daripada dada sampai ke lutut. Kalau untuk lelaki, antara lelaki dengan lelaki pun daripada pusat hingga ke lutut. Begitu. Jadi kalau ikut sebetulnya, kalau untuk lelaki, untuk dalam keadaan solat, cukup tutup aurat, iaitu daripada pusat sampai ke lutut. Maknanya dia pakai kain saja kemudian dinaikkan ke atas ini pun sudah cukup actually. Tetapi kalau kita dalam keadaan solat, takkanlah kita nak hadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan kain pelikat gitu je naikkan atas pusat, kemudian dipanjangkan sedikit daripada lutut. Takkanlah kita nak buat macam itu kan. So kita akan pakai pakaian yang paling sempurna sekali, paling mahal, paling bagus, paling baik. Habis ada yang cakap, yang cakap, macam ketat-ketat tu. Dah tutup aurat je apa? Tutup apa? Dah tutup. So, what's wrong? Dalam Islam pun ada juga yang dipanggil sebagai dia memakai pakaian tapi arian. Ari tu maknanya seperti dia bogel ataupun telanjang, maaf kata. Maknanya ketika orang tu berpakaian tetapi dia pakai pakaian yang terlalu ketat sangat sehingga nampak bentuk tubuh. Itu pun tidak diperbolehkan. Kal'ariyah, maknanya dia seperti berbogel. Gitu. Bukan maknanya oleh baik bogel, tak. Bukan begitu maksudnya. Tapi dia punya hukumnya lebih kurang sama macam gitu. Jadi sebaiknya kita jagalah pakaian kita. Begitu juga dengan lelaki pun sama juga. Lelaki pun please lah, jangan pakai terlalu ketat sangat. Tak faham kan? Jangan pakai terlalu ketat sangat. Untuk lelaki pun. Kadang-kadang pun sama juga. Kita kan sebagai manusia kan, kita mempunyai nafsu masing-masing. Jadi untuk perempuan pun dia akan rasa begitu juga dengan lelaki. Kalau nampak terlalu ketat-ketat sangat dan lain-lainnya. Kemudian untuk lelaki pun nampak perempuan terlalu ketat sangat pun jadi rasa seperti itu. Jadi jagalah dua-dua pakai labuh, jangan nak step ketat-ketat ke apa. I mean, if you want to do your own body ke apa gitu, untuk gym ke apa, itu lain cerita lah. Itu lain cerita. Tapi tak payah nak pakai baju terlalu ketat-ketat sangat. Pakai baju biasa sudah. Jadi kita je tahu yang kita punya badan macam mana. 6-pack ke 8-pack ke apa. Kan? Tak perlu tunjuk-tunjuk orang lah. Tak payah tunjuk. Satu lagi, kalau macam misalnya you nak pergi gym ke apa, baik perempuan, baik lelaki. Yelah, kalau perempuan pun pakai labuh-labuh sikit. Betul. Kan? Yes. Pakai seluar biasa je lah. Kan track pants punya labuh-labuh. Ya, kan? Nak pergi zumba ke apa, boleh. Tak boleh, payah nak tak pakai masalah. tight semua, tak perlulah. Betul. So seperti itu. Dan juga tanggungjawab suami terhadap isteri pun kena jaga juga. Maknanya dari segi aurat, dari segi berpakaian dan lain-lainnya. Sebelum keluar rumah tu, cek masing-masing. So suami cek isteri, isteri pun cek pakaian suami. Sama juga dua-dua. So maknanya bukan, oh ini hanya aurat, hanya khusus kepada perempuan. Tak, lelaki pun jaga. Jangan sampai dia pakaian seperti ini, seperti itu. So isteri boleh nasihat kepada suami, tak ada masalah kalau untuk aurat. Jangan fikir yang, suami kan adalah ketua rumah tangga, kita tak boleh tegur dia dan lain-lain. Boleh tegur. Kalau keluar daripada syariat Islam, tegur. Tapi tegur of course lah, antara suami isteri kena tegur dengan cara yang baik. Baik-baik. So tegur, tak ada halangan. Jangan mentang-mentang cakap, ini isteri kurang hajar, isteri durhaka. Tegur suami. Tak, masalah suami, contohnya dia tak pakai seluar ke, ataupun dia buka aurat ke apa, then tegur. Tak masalah. Biarlah orang nak ketahukan awak, pakai gym baju labuh-labuh, tak kisah. Nanti yang senangnya diri awak sendiri. Satu lagi, kalau orang tegur pasal pakaian kita, macam contohnya orang yang dah berhijab ni semua kan, yang berpakaian tapi nampak macam Tak berpakaian. Kalau orang dah tegur apa, just accept it lah. Seperti mana Ustaz cakap, tegur baik-baik, orang akan terima. Walaupun bukan apa-apa teguran pun, kalau kita nak tegur orang pun, Betul. kena tegur baik-baik, barulah cara macam tu. Baru jalan. Kan, baru jalan betul. Dan apa lagi pasal aurat ni? Ada pula yang cakap Okey, tak apa. Okey, saya tambah sikit. Boleh. Mungkin bagi siapa saja yang nak hijrah ataupun yang rasa macam 50-50, whether nak Berjinak-jinak lah pun nak berjinak. berjinak-jinak ataupun nak tutup aurat ke, ataupun maybe nak bertudung ke apa. Tapi masih 50-50. Saya selalu dengar
apakah siap untuk contohnya untuk pakai tudung ke apa? Oh tak siap lagi sebab saya kenal hati saya tahu hati saya rasa hati saya tak baik. Atau saya belum rasa jadi orang baik lagi untuk pakai tudung. Remember, untuk pakai tudung dia tak semestinya jadi orang baik baru pakai tudung. No. Bertudung dulu silakan. Baru sama-sama menjadi orang baik. Dan tak semestinya you bertudung maknanya you perfect, you baik. Tak. Semua orang dalam proses pelajaran untuk memperbaiki diri di dunia ini. Termasuk semua orang. Termasuk saya sendiri. Walaupun kita pakai songkok, kita pakai jubah ke apa, kita keluar, kita ruqyah. Still, kita pun melakukan kesalahan. Kita buat dosa juga sama. Dan kita masih lagi memperbaiki diri. Sama. Orang nak pergi umrah, nak pergi haji. Tak semestinya you kena jadi orang yang baik sangat. Betul-betul baik, tak buat salah, tak ada buat lakukan maksiat ke, tak ada dosa, baru you nak pergi. Sampai bila naknya? Sama dengan orang yang nak sedekah. Tak semestinya you kena jadi orang kaya, baru you sedekah. You dalam keadaan yang mana sekarang, bukan orang kaya, bukan orang miskin, tapi start sedekah. So it's the same. So pelan-pelan jinak-jinak. Kalau let's say you biasa pakai short sampai pendek sangat, sampai kat dia punya peha ni betul-betul pendek, then maybe you can start slowly. Start daripada sini, start to tutup lutut dulu. Nanti bila you dah rasa macam okay, I'm okay with this, dah terbiasa, baru tutup pakai seluar panjang. Bila nanti dah pakai seluar panjang ke apa gitu, then maybe you boleh start to tutup sedikit daripada kita punya rambut apa semua. Then after you dah selesa lagi, selesa tu maknanya dah terbiasa. Dah terbiasa, baru nanti start tu pakai yang labo-labo, pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Everything basically So untuk sampai ke satu tujuan, just go slowly. But actually dengan cara slow tu is the fastest way to go. To do anything pun. Do it slowly, pelan-pelan. Pelan-pelan daripada pendek sampai ke panjang. Jangan pula bila banjir tu naik tempat pendek balik. Jangan Betul. Pelan-pelan, relax, slowly. Slowly. Dia tak ada langsung terus terus terus. Boleh macam gitulah. Cuma kadang-kadang yang seperti itu yang tak bertahan lama. Yang based on my experience tak bertahan lama. Maknanya setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya macam yang penat pula. Ini tiba-tiba straight away you tukar your character gitu. So slowly, pelan-pelan. Yang satu lagi pula bagi korang yang mungkin dah berhijrah ataupun sempurna lah kata orang tu, janganlah pergi tempat orang cakap bila kau nak tudung, bila kau nak begini, bila nak begitu, jangan. Kalau bagi yang si menerima kekata macam itu, cakap je insya-Allah. Jangan pula awak balas dengan itu antara aku dengan Tuhan lah. Sebab kita dah buat salah, antara kau dengan Tuhan memang dah salah dah, nak apa lagi. Macam gitu. Jangan cakap insya-Allah je. Tuhan minta doakan. Dah. Begitu je. Everything will be okay. Kan? InsyaAllah. Kalau niat baik, insya-Allah dipermudahkan. Okey? Dah ada lagi pasal aurat? Tak ada. Tak ada apa-apa ya? Tak ada apa-apa. Okey. Dan okey. Yang penting sekarang apa-apa pun kita belajarlah asas juga. Betul. Hukum-hukumnya. Itulah mungkin zaman sekarang ni dulu kalau kita kat sekolah kan kita ada belajar macam Islamic religious knowledge. Ada dulu. Ada kat sekolah IRK. Lepas tu mungkin kat sekolah dulu pun nanti parent-parent semua hantar anak-anak semua pergi mengaji, belajar agama. Doain semua kan. Tapi sekarang ni macam saya tak nak cakap lah, mungkin ada, mungkin tak yalah masing-masing lah. Nanti kadang-kadang pasal sekolah juga. Kadang waktu sekolah balik pun lambat. And kadang penat budak-budak pun ada juga macam itu. Ada main peranan juga. So ada weekend Ustaz. Weekend. Ada weekend. Weekend pun ada kan. So kalau boleh hantar anak. Kalau tak mampu untuk hantar, maybe boleh ajar sendiri kat rumah gitu kan. Daripada tunjukkan video-video mepek-mepek, tunjukkan video pasal hukum-hukum agama Islam semua. Kan bagus gitu macam weekend. Find a weekend. Kemudian belajar daripada mana-mana ustaz-ustaz mana ke apa, sama-sama gitu kan. Find 1 or 2 hours gitu, belajar sama-sama. Then after that, you boleh keluar mana-mana nak pergi jemputan ke, nak pergi mana-mana kan, bagus. Ya, baiklah. Nampaknya kita nak pergi makan tengah hari. Ya. Topik pun dah habis. Ada lagi?
Dah tak ada. Okey, itu saja diharapkan apa yang kita kongsi hari ini. Memberi sikit sebanyak ilmu. Minta maaf lah kalau kita ada terkasar ke, terguris ke kata-kata kita. Bukan niat nak merendahkan sesiapa. Betul. Okey, kita pun banyak yang kurangnya. Banyak sekali. Banyak. So itu saja. Kalau apa-apa korang nak tanya soalan-soalan, mungkin topik-topik yang belum kita ketengahkan, nak suggest kat kita, beri saranan, boleh hantar email kepada puaka@sg@gmail.com. Dan jangan lupa follow kita punya Instagram sekali di Puaka Official. Ya, TikTok pun ada kan? TikTok pun ada. Apa TikToknya? Puaka Official. Oh, Poker Official. Ya, itu. Ya. Jangan lupa like, share, subscribe kita punya Susu TVC sekali lah. InsyaAllah. Dan terima kasih kepada pihak penaja Detek Team SG kerana sudi menaja kami. Dapat juga kita kongsi dan bagi sedikit info pada semua orang. Betul. Kalau korang ada masalah pasal rumah tangga pula, pasal rumah. Rumah tangga, boleh langsung ke kami berdua. Kalau ada masalah, pertanyaan pasal rumah, hartanah, nak cari kedai, nak cari rumah ke apa, daripada rumah ni nak apa? Nak upgrade, nak downgrade, jangan malu, telefon nombor sekarang kat bawah ni. Cepat. Call je. Call aja. Ada lagi? Tak ada. Lapor. Betul? Ya, lapar memang lapar. Kalau siapa yang ada duit lebih tu boleh beli merch di puaka.sg.com. Okey, baiklah. Ustaz dah lapar. Yes. Kita jumpa lagi minggu depan di Puaka Extra. SG. Oh, sorry. Betul. Dah lapar. Ulang lagi. Bye. Masya Allah. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin.